Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pilihan Raya Umum ke-15 telah menyaksikan keputusan Parlimen tergantung dan kini berlaku perbincangan di antara gabungan-gabungan politik tanah air. Rakyat Malaysia masih tertanya-tanya gabungan manakah yang akan berjaya mencapai persetujuan untuk menerajui negara untuk 5 tahun akan datang, sekaligus meletakkan calon mereka sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kuasa memilih Perdana Menteri sudah bukan di dalam tangan kita sebagai pengundi. Oleh itu, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk meneliti siapakah yang paling layak untuk memimpin negara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam ketika ia berkata kepada Raja Mesir di dalam surah Yusuf ayat 55 yang bermaksud, "Jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Di sini amat jelas bahawa seorang Perdana Menteri perlu mempunyai kekuatan, iaitu kemampuan dirinya untuk memimpin negara. Kedua adalah sifat amanahnya, iaitu melaksanakan apa yang telah dijanjikannya dan segala perkara yang berkaitan dengan tugasnya. Malah dengan sifat kekuatannya juga, ia mampu menunaikan kewajipan yang telah diberikan. Sifat amanah ini adalah satu perkara asas dan tidak boleh dipandang enteng oleh sesiapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi serta gunung. Namun mereka semua menolak untuk memikulnya dan mereka takut tidak menunaikannya. Lalu manusialah yang memikulnya dan menanggungnya sekalipun dia lemah. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh terhadap dirinya sendiri." Setelah meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa salah satu sifat takwa adalah menjaga amanah. Tetapi manusia itu sangat zalim kepada dirinya sendiri kerana sanggup memikul amanah tetapi secara sengaja mensia-siakannya. Oleh itu, seorang pemimpin yang layak untuk menjadi Perdana Menteri mestilah meletakkan amanah kepada rakyat Malaysia sebagai tunjang utama kepimpinannya. Amanah ini dapat dilaksanakan oleh bakal Perdana Menteri dengan memastikan bahawa barisan menteri-menteri di bawahnya adalah bersih dari skandal-skandal politik. Terlalu lama kita sebagai rakyat berhadapan dengan kes-kes kronisma, rasuah, campur tangan negara luar dan sebagainya oleh kerana pemimpin yang mabuk dengan kuasa dan kekayaan. Sebagai Perdana Menteri baru, ia sepatutnya menerajui pembaharuan dari aspek ini untuk mengeluarkan rakyat dari polemik politik yang seperti tiada penghujung. Bakal Perdana Menteri juga harus memastikan bahawa negara semakin stabil, baik dari segi sosiopolitik dan ekonomi. Dia wajib menjaga hak kaum majoriti dan tidak menyinggung perasaan masyarakat Islam di Malaysia. Dia juga harus pandai menjaga hati kaum-kaum minoriti dan tidak menjual angan-angan kepada mereka. Kepimpinannya harus berkemampuan untuk memulihkan ekonomi negara melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara lain supaya mencapai stabiliti ekonomi. Tiada ruang untuk politik dendam dan tiada guna kalau banyak membuang masa mencari kesalahan dan menuduh kerajaan sebelum ini. Dalam Islam, manusia mesti hidup mengikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jika di dalam kerangka negara Islam. Jika negara Islam tidak wujud sepenuhnya, maka menjadi kewajipan umat Islam supaya berusaha untuk menubuhkan kerajaan yang menuju ke arah negara Islam. Oleh kerana setiap Muslim adalah sebahagian daripada gerakan Islam, adalah menjadi kewajipan Perdana Menteri membimbing orang-orang Muslim untuk menegakkan negara Islam. Seorang Perdana Menteri juga tidak akan berhasil memimpin orang lain jika dia tidak berjaya memimpin dirinya sendiri. Inilah yang sebenarnya paling berat untuk bakal Perdana Menteri Malaysia. Seorang pemimpin tidak layak menjadi Perdana Menteri hanya dengan keinginan dan nafsunya sendiri. Percaturan gabungan politik yang kita lihat sekarang ini harus meletakkan hak rakyat sebagai perkara utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati negara Malaysia yang dicintai.